واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Quran Salat Infak, dan pada hari ini kita bersama dengan rakan-rakan sahabat di studio. Pada hari ini saya ucapkan ribuan terima kasih dan juga kepada yang berada di online. Kita pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz Fah, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita berada pada halaman yang keempat Ustaz, ya, bersama dengan rakan-rakan yang penuh bersemangat, ya, daripada segenap yang ada pada hari ini, dan insya-Allah kita ingin meneruskan perumpamaan berkaitan dengan kategori ketiga manusia yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi 3 ayat, ayat 17 hingga 19. Pada ayat yang ke-17 hingga 19 ini kita akan melihat perumpamaan kehidupan bagi orang yang ada penyakit hati yang diistilahkan sebagai munafiq, dalam kegelapan dan ketakutan kerana tidak mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah 3 ayat yang kita akan lihat perumpamaan selepas Allah memberitahu kepada kita apakah budaya yang diamalkan oleh orang-orang begini. Kalau kita rujuk balik pada ayat yang ke-8, seawal ayat yang ke-8 itu, mereka ini bercakap tetapi tidak benar-benar datang daripada hati yang beriman. Dan kemudian apabila kita melihat pada ayat yang ke-11, apabila ditegur jangan berbuat kerosakan, mereka amat bongkak menyatakan kami inilah yang membuat pembaikan. Dan pada ayat yang ke-13, apabila diajak untuk beriman, untuk berbuat kebaikan, mereka kata buat apa kami nak ikut kepada mereka yang low class, ya, kumpulan-kumpulan yang tidak tinggi martabatnya, golongan sufaha. Dan apabila mereka bertemu dengan orang beriman, mereka talam dua muka. Ini yang kita sudah belajar, dan pada hari ini kita akan melihat perumpamaan demi perumpamaan. Ayat 17 hingga 19 kita akan baca dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada kanda saya Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Islam. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersama kita juga pada hari ini di studio Kembara Bersama Al-Quran daripada Hulu Kelang. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dan tak lupa kepada semua para penonton-penonton kita yang istiqamah dengan My Quran Time. Alhamdulillah juga tak lupa pada penonton-penonton di rumah yang terus setia dalam rancangan-rancangan Al-Quran. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita nak baca ayat 17 hingga 19. Kita kena dengar daripada awal, nanti blok pertama dan blok kedua tentang tadabbur daripada Ustaz Fazrul, kerana ia akan membantu kepada kita untuk kita betul-betul dapat mengingati ataupun menghafaz ayat Al-Quran. Sebab kita dalam setiap siaran hanya lebih kurang beberapa baris sahaja. Satu muka surat tu dibagi 3. Ini kira bahagian muka surat keempat, bahagian pertama lah, ataupun disebut potongan yang pertama, Al-Maqta' Al-Awwal, potongan yang pertama, 17, 18, 19, membantu kita untuk fokus terus kepada ayat. Baik,
InsyaAllah untuk yang pertama ni saya akan baca terlebih dahulu dan sama-sama kita hayati, kita dengar elok-elok bacaan dan selepas tu kita akan sama-sama mendengar tadabbur kupasan daripada Ustaz Fazrul. Baik. 17 hingga 19 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19, meneruskan diskusi kita bagaimana Allah memberitahu kepada kita kategori ketiga Ustaz ya. Kategori yang pertama adalah hati yang hidup pada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima surah Al-Baqarah, iaitu mereka yang mengakui bahawa sebenarnya saya tidak tahu, yang Maha mengetahui adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan sumber ilmu kita adalah daripada Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin. Panduan hidayah kita adalah daripada Alkitab untuk kita mencerahkan kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat. Itu yang dijelaskan pada ayat 1 hingga 5. Ayat yang ke-6 dan 7 bercerita tentang hati yang mati, iaitu mereka ini diingatkan, tak diingatkan, disiram dengan air daripada Quran, tidak berkesan, tidak terkesan. Dan kita sudah maklum bahawa sebenarnya ia ada kaitan dengan mereka yang sudah diingatkan berkali-kali tetapi mereka tidak endah, malah menentang kepada agama Islam, kepada kebenaran itu sendiri. Tetapi pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-20 bercerita tentang hati yang sakit, ya, hati munafik Ustaz ya istilahnya, tapi Allah tidak menggunakan kata munafik di dalam ayat ini. Allah ceritakan ciri-cirinya dahulu untuk kita melihat dalam diri kita, bukan untuk melabel orang lain tetapi melihat dalam diri, iaitu penyakit hati ini diumpamakan seperti kamathalil ladzi istauqada nara. Masaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan bagi mereka adalah seperti orang-orang yang menyalakan api, ya, ataupun yang mendapatkan api. Perumpamaan ini menurut Imam Ar-Razi adalah satu perkara yang memberi kesan ke dalam hati. Kita buat perumpamaan Ustaz ya. Kalau bercakap tentang bagai aur dengan tebing, kalau orang-orang dahulu kan, kalau kita bercakap tentang pelbagai perumpamaan dalam tradisi Melayu kita, di dalam Al-Quran juga ada perumpamaan, kerana perumpamaan ini memberi cara pandang secara menyeluruh dan memberi kesan kepada hati kita. Itu sebabnya di dalam ayat lain Allah menyatakan tentang misal ini, Allah gunakan perkataan daraba mathalan. Allah memberikan perumpamaan, tapi perkataan daraba itu kalau bahasa Arab kita belajar, daraba maksudnya pukul Ustaz. Jadi misal ini sebenarnya memukul kepada hati kita agar kita mendapat manfaat daripadanya. Jadi selepas dah memberitahu beberapa ciri tentang orang-orang yang ada penyakit hati, Allah bawakan perumpamaan seperti istauqada nara, iaitu mereka yang menyalakan ataupun mendapatkan api. Ya, istauqada nara ni bukan dia menyalakan sendiri tetapi ia dapatkan daripada orang lain.
ya, dapatkan daripada orang lain nara. Nara itu maksudnya adalah api. Falamma adaat ma haulahu, ya, maka ketika api itu menerangi, adaat itu kalau kita tengok istilah dau dan nur, ya. Kalau dalam al-Quran bercakap tentang matahari, kita akan menggunakan perkataan dau. Kalau bulan, nur, ya. Pasal apa? Pasal matahari itu punca cahaya, ya, dan juga panasnya. Bulan hanya memantulkan saja. Jadi nur itu adalah cahaya, tapi cahaya yang sejuk. Tapi dau adalah cahaya yang panas. Bila Allah menggunakan perkataan falamma adaat ini, maksudnya api yang menerangi, satu terang, tapi yang keduanya panas, ya, memberi kesan kepada siapa? Ma haulahu, kepada orang di sekelilingnya. Kemudian zahaballahu binurihim, kemudian dilenyapkan Allah nur. Di sini Allah tidak melenyapkan apinya, tapi Allah melenyapkan cahayanya. Apa maksud di sebalik perkara ini? Apabila kita melihat perkataan istaqada nara ini, orang-orang munafik, penyakit hati ini, mereka mendapat nara, ya, mendapat cahaya dan panas ini. Kalau kita bayangkan di padang pasir, Ustaz, ya, kalau berjalan di waktu malam itu, siang tak payahlah api kan, malam gelap, yang keduanya sejuk, gelap dan sejuk. Jadi bila ada api, ianya akan menerangkan lagi perjalanan, dan lebih daripada itu ialah untuk memanaskan badan. Kalau tidak, sejuk sangat. Baik. Tetapi istauqada nara ini bukannya api itu berpunca daripada si munafik ataupun orang yang ada penyakit hati ini. Ia datang daripada orang yang beriman. Ini menjelaskan bahawa betapa dalam dunia ini orang beriman, selagi ada orang beriman, maka bumi yang akan wujud, Ustaz. Bila tak ada orang beriman saja, maka itu tandanya hari mahu kiamat. Dan orang-orang munafik yang ada penyakit hati ini, dia dapat manfaat daripada orang beriman, keamanan, ya, ketenangan, kesejahteraan. Semuanya itu adalah datang daripada orang-orang yang beriman, yang mengikut peraturan daripada Allah. Jadi kita tidak boleh underestimate, tidak boleh memandang kecil kepada kebaikan-kebaikan. Kita baca Quran, Ustaz, ya. Dalam My Quran Time ini ramai orang ikut di studio pada hari ini, bersungguh-sungguh di rumah. Kita tidak boleh memandang ini adalah kecil saja. Ia didambakan oleh orang-orang yang ada penyakit hati, kalau tidak mereka tidak aman dalam kehidupan ini. Kita bersambung kembali selepas ini, perumpamaan yang menarik agar kita lebih terkesan dengan apakah kategori ketiga dan kita ingin jauhi daripada kehidupan kita seharian. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Sadaqallahul Azim.
Itulah bacaan sekali lagi daripada ayat yang ke-17 surah Al-Baqarah, menceritakan perumpamaan orang-orang yang munafik. Tidak lain tidak bukan apabila kita mendengar tadabbur sebentar tadi daripada Ustaz Fazrul, kita mendoakan moga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengunci hati kita semua. Mudah-mudahan Allah Taala bersihkan hati kita semua daripada sifat munafik ini. Sebagaimana kita maklum, orang munafik ni bahaya, depan lain, belakang lain. Lain di mulut, lain di hatinya. Betul. Depan Nabi mengaku beriman, nak ikut, tapi bila belakang, dialah yang membuatkan satu perancangan pula di sana, Ustaz Faz. Jadi Ustaz Fazrul daripada ayat 17 dia sebut masaluhum, perumpamaan-perumpamaan yang banyak dalam Al-Quran. Ni kira perumpamaan yang pertama daripada awal, Ustaz Faz, tentang orang-orang yang munafik ini. Mungkin Ustaz Faz boleh terangkan kepada kita lagi supaya dapat pencerahan, kerana ayat 17-18 tu ada perkataan summum bukmun tu yang biasa kita baca, biasa kita hafal, biasa kita lancar mulut, tapi dari sudut rawatan hati. Kalau kita tengok, alhamdulillah kita suka nak betulkan bacaan kita, betulkan Fatihah, betulkan ayat Al-Quran, tapi kadang takut kita bimbang, kita lupa nak betulkan jiwa kita daripada Betul Ustaz. Itu sebabnya bila kita melihat kepada istilah Adha'at ma haulahu itu, daripada api tersebut sebenarnya ada dua fungsi, satu ialah panas dan satu adalah cahaya. Panas itu sebenarnya mewakili kepada nur Al-Quran ini, ya, ataupun bila mendapat api daripada orang beriman, yang panas itu mungkin tak selesa Ustaz, ya, tapi dengan yang panas itulah peraturan-peraturan yang menyebabkan terjaganya harta dan darah bagi orang-orang yang munafik sekalipun berada dalam masyarakat Islam. Dan tetapi bila Allah menyatakan zahaballahu binurihim, okay, cahayanya itu dilenyapkan, difokuskan kepada cahaya, nur, ya, bukan nar, bukan kesuruhan apinya, kerana yang yang akan dibawa terus daripada orang beriman ini ialah nurnya. Tetapi Allah lenyapkan di mana apabila seseorang munafik itu meninggal, mati, maka akhirnya dia tak dapat cahaya dah Ustaz. Cahaya itulah yang menyebabkan di alam kuburnya gelap, dan bila sampai di akhirat nanti gelap kerana kemunafikan dan kekufurannya. Wa tarakahum fi zulumat, mereka ditinggalkan dalam kegelapan dan mereka tidak boleh melihat. Dua jenis melihat, satu lihat secara fizikal, tapi lebih daripada itu ialah ya'mahun yang kita bincang pada ayat 15, iaitu tidak boleh melihat secara mata hati, yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk berada dalam hidayah di atas dunia, dan bila sampai di akhirat nanti, bila di atas titian sirat, mereka tidak boleh melalui titian sirat tersebut. Tak nampak. Kita kalau jalan biasa Ustaz, kita kalau tak ada cahaya kita langgar begitu saja, apatah lagi kalau kita tidak ada cahaya apabila sampai di akhirat nanti, bila seperti rambut dibelah 7 Ustaz, ya. Jadi itu sebenarnya ayat yang ke-17, dan lebih daripada itu ayat yang ke-18, kalau kita boleh baca sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi, tentang ayat yang pendek, satu kesimpulan daripada Allah tentang orang munafik yang kita harap kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Ustaz. Kita pasak sekali lagi ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sadaqallah. Surah Al-Azim, mereka tuli, mereka pekak, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Ini adalah kesimpulan daripada Allah SWT. Yang pertama, summun, iaitu tidak boleh mendengar Ustaz, ya. Mengapa mereka tidak boleh mendengar? Mereka ada telinga secara fizikal, tetapi satu sudut yang lebih penting apabila kita ada telinga ialah kita boleh mendengar kepada kebenaran. Kebenaran daripada Allah, dapat mendengar cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bukmun itu ialah mereka tidak boleh bercakap perkara yang benar. Mereka selalu menipu, selalu untuk membuat komplot untuk menjatuhkan orang beriman, dan merasakan penipuan mereka boleh menipu kepada Allah, rupa-rupanya ianya gagal. Dan yang ketiganya ialah umyun, iaitu orang yang buta, iaitu mereka tidak nampak kebenaran. Walaupun telah dijelaskan kebenaran, tetapi mereka tidak nampak, sehingga kan fahum la yarji'un, mereka tidak dapat kembali. Kembali ini maksudnya tidak boleh bertaubat maksudnya. Mereka dah ditutup, ya, sehingga kan bila mereka nak bertaubat tu tak nampak dah, disebabkan penipuan-penipuan yang mereka buat selama ni Ustaz.
disebut tuli, bisu, buta, tak boleh bercakap, tak boleh dengar, tak boleh cakap dan buta, bukan masuk secara zahir tu buta ataupun tak dengar. Dia bukan secara fizikal semata-mata. Ada je orang yang pekak yang summun, tetapi dia boleh kalau kita tengok pada Kak Azlina yang sekarang sedang membuat sign language kan. Orang yang tak dengar tetapi menggunakan sign language boleh pula mendapat cahaya daripada Al-Quran. Allah. Kan? Yang tak boleh bercakap pun tapi bila katakan menggunakan teknik pelbagai akhirnya boleh mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang boleh dengar, yang boleh bercakap, yang boleh melihat, kalaulah baca Quran tak faham-faham Ustaz, dia sebenarnya memang selalu kena ingat la yarji'un itu, ya Allah aku ini ingin bertaubat, aku ini ingin kembali padamu ya Allah, iaitu dengan cuba memahami hidayah daripada ayat-ayat Allah. Kalau tidak seganlah kita Ustaz. Allah dah bagi yang boleh dengar, boleh lihat, boleh bercakap pun, tetapi disebabkan tidak ada semangat yarji'un. Yarji'un ini maksudnya ialah kita ingin kembali pada perkataan Allah, kembali kepada hidayah, kerana hidayah inilah yang akan mengembalikan kita ke kampung halaman kita insya-Allah suatu hari nanti ke syurga. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan zahaballahu binurihim, yang kita ingin beri perhatian pada perkataan zahaba, iaitu pergi ataupun hilang. 56 kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 46, surah Hud ayat 10, surah Yusuf ayat yang ke-15. Perkataan ini biasa kita jumpa, zahaba ni maksudnya pergi Ustaz ya. Tapi dalam ayat yang ke-17 ini bila Allah menyatakan zahaba, bukan azhaba. Bukan Allah yang sebenarnya nak menghancurkan cahaya itu, tetapi cahaya itu dia pergi sendiri Ustaz. Ya, memang dengan izin Allah, tapi cahaya itu pergi. Mengapa? Kerana orang-orang yang ada penyakit hati ini, mereka dibekalkan api sebentar tadi. Orang beriman dah bekalkan dah ajak ke arah kebaikan, walaupun panas, tetapi mereka kata, oh tak selesa lah dengan peraturan. Kalau menegur kepada mereka, mereka tak suka. Mereka nak yang cantik-cantik saja Ustaz ya. Kalau katakan dapat ghanimah, contohnya dengan kemenangan umat Islam dapat harta, oh yang itu saya akan datang. Tetapi kalau katakan umat Islam kalah dalam Uhud, dia akan kata bahawa oh ini adalah musibah, itu sebabnya mengapa saya tidak mahu bersama dengan kumpulan Islam, perjuangan Islam. Padahal ini adalah satu penyakit. Dalam hidup kita ini ada masa up, ada masa down, ada masa okey, ada masa tak okey. Itu bukan petanda bahawa Islam itu tidak betul, tetapi itu adalah ujian daripada Allah untuk memastikan kita benar-benar fokus, yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah dua ayat untuk kita sama-sama memahami perumpamaan berkaitan dengan orang yang ada penyakit hati. Ada lagi perumpamaan berkaitan dengan hujan. Apa yang boleh kita belajar daripada hujan, guruh dan halilintar? Kita berehat sebentar, kita kembali selepas ini untuk melihat ayat yang ke-19 dalam bahagian seterusnya. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صم بكم عمي فهم لا
عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. Sadaqallahul Azim. Mereka itu tuli, bisu dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Itulah ayat yang sama-sama kita baca secara berjamaah, bertalaki daripada ayat 18 surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time. Alhamdulillah. Untuk slot seterusnya kita nak mengkaji sedikit selekoh-selekoh tajam ataupun tempat-tempat yang perlu kita ambil perhatian daripada ayat ataupun sukatan pelajaran kita bagi muka surat yang keempat hari ini. Dan kita lihat slide kita di bahagian tajwid untuk sama-sama kita perhatikan di manakah tempat-tempat yang boleh kita ambil perhatian ataupun ulang kaji. Semestinya pada ayat yang ke-18 yang dah kita baca tadi menyempurnakan hukum izhar halki, iaitulah pada kalimah bukmun umyun, iaitu tanwin bertemu dengan huruf ain. Tanwin bertemu dengan huruf ain pada ayat 18, summum bukmun umyun. Bukmun umyun. Ada tanwin pada mun tu, bukmun. Bertemu dengan huruf-huruf halki. Itulah salah satu daripada huruf halki, huruf halqum yang berada di bahagian leher kita adalah huruf ain. Okey, huruf halki ada berapa sahabat-sahabat sekalian? Ada 6 kan? Daripada hamzah, ha yang berada di pangkal, di tengah pula ada huruf ha dan ain yang berada di tengah halqum. Maka bila ada nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf halqiyah ataupun huruf yang berada di bahagian halqum ni, ada 6 tu. Dan hari ini contohnya tanwin bertemu dengan huruf ain, maka kita kena baca secara izhar. Bukan bila kita sebut nama izhar halki, ikhfa hakiki, iklab, bukan saja-saja semata-mata dia adalah nama. Nama itu merujuk kepada cara kita nak baca. Okey? Kalau izhar halki kena baca secara izhar lah. Maka summum bukmun umyun. Apa maksud izhar halki? Izhar maksud dia izhar lah. Izhar. Orang Melayu pun sebut izhar juga kan. Zahirkan. Izharkan. Menjelaskan. Zahirkan maksud menjelaskan. Orang tanya, jelaskan apa? Jelaskan suara nun mati tu. Ataupun suara nun mati pada tanwin. Jelaskan dia mati tu. Bukmun. Tu maksud jelas. Jelaskan apa? Makhraj nun tu kena betul-betul pada makhraj dia. Hujung lidah kita tu mun. Betul-betul mati kena hujung lidah kena kelelangi atas. Itu masuk menjelaskan nun mati. Kalau sembunyi macam mana? Bukmung. Tu tak jelas. Tapi sini kena jelaskan mati. Sebab apa kena jelaskan? Sebab bertemu dengan ain. Dan jelaskan juga dengan tanpa boleh kita memanjangkan gunnah. Ataupun kita sebut tanpa dengung lah. Maksud tanpa dengung ni tak boleh panjang. Bukmun. Tak boleh. Dia kena cecah saja. Nun mati, hujung lidah cecah kena sahaja sentuh langit tu, terus ambil ain. Bukmun umyun. Bukmun umyun. Cuba sebut. Bukmun umyun. Bukmun umyun. Sampai izhar halki kita tak boleh buat lambat-lambat lah. Nak tengok apa huruf selepas tu ya. Jadi lama pula kat situ. Bukmun. Ain. Lambat. Tak boleh lah gitu. Tak boleh. Tempat lain okey. Tempat kalau ikhfa ke Safah. Kalau tempat mat boleh relax sikit. Nak tengok huruf apa, nak sebut apa ni. Ain ni. Tapi kalau kat sini, kata ulama kena hati-hati supaya jadi gunnah tu tak panjang. Itu selekoh yang pertama lah. Pada ayat yang ke 18. Okey. Kita lihat slide kita yang kedua. Sebelum kita masuk hafazat. Kita lihat slide kita yang kedua.
menjelaskan makhraj huruf sad pada kalimah summun. Okey, dalam ayat 18 ini. Tadi kita bicara tentang izhar halqi pada bukmun umyun tanwin ain. Ni awal lagi. Awal ayat tu ada huruf sad yang berbaris di depan. Huruf sad ni makhrajnya ada 3 sama huruf. Sama makhraj. Makhraj yang satu. Iaitu huruf sad, sin, satu lagi huruf zai. Sad, sin, zai. Satu makhraj. Hujung lidah, ni hujung lidah menekan di belakang gigi bawah. Okey? Za. Kat sini. Bukan gigi atas, gigi bawah. Antara dua. Okey? Za. Sin, sa. Sad pun kat sini juga. Sa. Sa. Cuma beza dia sad dia tebal. Okey? Kalau sin dengan sad baris atas senang nak beza dia kan? Sa, sa. Senang beza. Sa, sa. Sebab sin tu nipis, sad tu tebal. Walaupun tempat makhraj yang sama, tekan tu tempat yang sama, tapi oleh kerana sifatnya berbeza, maka mudah nak bezakan. Adapun bila sin dengan sad dua-dua bagi depan. Dua-dua bagi depan agak sukar sikit nak beza. Sebab tebalnya beza tak beza ketara seperti baris atas. Kalau sin, sa, su. Sa, su. Okey? Kalau sad, sa, su. Sa, su. Okey, kita ambil sin dengan sad pula. Kalau sin bagi depan, su. Su. Kalau sad, su. Su, su. Jadi kalau kita boleh sebut susu tu, satu nipis, satu tebal, maka nampaklah perbezaan huruf sin dan sad. Susu. Senang. Okay, kalau sama susu, tu tak nampak beza lagi lah. Kenapa? Sad dia tebal, sin dia nipis. Maka kat sini kita baca sad dengan tebal. Sum, sum. Okay, ada orang kata nak macam mana nak bagi tebal, nak tahu tebal. Tebalnya mesti kedua-dua pipi kita gelembung, baru tebal. Itu satu cara yang salah. Bukan mesti kena tebal, kena gelembung pipi, tak ada yang macam tu. Baca Quran ni mudah je, jangan sampai macam tu kena pam lagi semua kan. Kalau lagi tak gelembung pipi, salah dia katanya. Allah, bukan macam tu. Tebal bukan datang daripada pipi. Tebal datang daripada dalam ataupun pangkal lidah kita terangkat. Itu tebal. Su. Bukan nak kena gelembung dulu. Susah. Kan saya pun tak reti juga macam nak buat. Sebab kalau kita ambil kaedah yang salah daripada awal, maka susahlah kita nak betul tu. Okey? Okey, sama-sama kita sebut sikit. Summun bukmun. 1, 2, 3. Okey, itu huruf sad. Baik, sahabat-sahabat Safas, kita nak masuk hafalan sikit Safas. Sebelum masuk hafalan, mungkin Ustaz bagi sikit. Katak sikit. Ya. Jadi sebenarnya bila kita tengok ayat 18 ni Ustaz ya, kita nak hafal ayat 18 kan. Saya dah hafal semua ni. Dah hafal dah kan. Jadi dia nak pastikan kalau kita dah hafal itu masuk dalam hati kita, ialah kita kalau boleh kita dah ada telinga tu, kita gunakan untuk mendengar kebenaran kan. Kalau ada cakap tu, boleh bercakap tu, jangan cakap perkara yang tak bagus, itu dinamakan bisu ya. Walaupun dia bercakap, tapi kalau cakap benda tak bagus, mengumpat orang ke ataupun memfitnah ya, itu adalah bukmun yang dimaksudkan dalam ayat ini. Umyun, buta ya, ada mata tetapi tidak melihat kepada ayat-ayat Al-Quran ya, yang tengoknya WhatsApp selalu ataupun Facebook selalu, tengok ayat Qurannya kadang-kadang. Yang itu kita harapkan jangan sampai jadi bila kita dah hafal tu, kita selalu jadikan tazkirah kepada diri kita. Yarji'un, ya Allah, aku ini ingin selalu ingatmu dan selalu ingin bertaubat kembali kepadamu ya Allah. Masya Allah. Sedar tak sedar, daripada tadabbur tadi dan daripada segmen tajwid tadi, kita dah beberapa kali dah ulang ayat yang ke-18. Dan saya rasa semua boleh tutup mushaf sekarang. Tak perlu lagi nak latihan. Saya baca sekali, tuan-tuan dan sahabat-sahabat semua terus boleh baca. Kita tutup Quran. Okey? Tak acik tengok di skrin kalau ada ayat. Okey. Baik, satu dah mula. Auzubillahi. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. 1, 2, mula. Semangat.
Okey. Ada 3 perkataan betul. Summun, bukmun, umyun. Sebutannya lebih kurang bagi depan belaka. Wow pun tak ada Ustaz Fas Biasa ada wow ni bagi terus ni. Dia sekali Ustaz. Pasal bila kita dengar, dia memberi kesan apa yang kita cakap. Apa yang kita cakap, cara kita melihat tu berbeza. Kita dah pandang negatif tu sekaligus. 3-3. Sekaligus tu Oh masya-Allah. Ayat ni sekaligus. Tak ada dan dah. So mereka tuli, mereka bisu dan buta. Summun, bukmun, umyun fahum la yarji'un, dan mereka fahum la yarji'un, mereka tak boleh kembali dah. Okey, kita sekali lagi. 1 2 mula. Sekali lagi, 1 2 mula. Kuat. Masya Allah. Dengan Taranum Nahwan lagi Ustaz Fah. Dengan Taranum Nahwan tanpa disedari. Alhamdulillah. Begitulah ayat yang ke-18 kita. Mudah-mudahan benar-benar masuk dalam jiwa kita. Kita dah boleh hafal. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Okey Ustaz Fah. Mungkin di hujung ni sebelum kita rehat. Kita moga-moga kita makin lagi kembali pada Allah saja dan selalu melihat ayat ini bukan untuk tembak orang lain tapi untuk mengingatkan diri kita insya-Allah. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Waj'alhu lana hujjatain ya Rabbal alamin. وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal pada episod pusingan pertama dan kita teruskan dengan Quran Salat Infak pada pusingan yang kedua ini untuk terus kita memaknai kepada bagaimana formula untuk kita tidak rugi di dalam surah Fatir ayat yang ke-29. Dan pada ayat 18 yang kita hafal sebentar tadi, kita di hujung itu dinyatakan fahum la yarji'un Ustaz ya. Bukannya fahum lan yarji'un ya, bukan lan tetapi la. Untuk kita memahami bahawa la itu tidak ya, tapi lan itu tidak mungkin pada masa akan datang. Jadi maksudnya orang munafik pun sebenarnya orang yang ada penyakit hati ada peluang untuk kembali pada Allah ya, bukan lan tetapi Allah menggunakan perkataan la. Kalau terus mendustakan, terus talam dua muka, dia tidak kembali, tetapi itu bukan sebagai satu kepastian pada masa akan datang. Masa akan datang boleh berlaku di mana dalam ayat yang ke-19 ini asbabun nuzulnya berkaitan dengan dua orang munafik yang mereka ini cuba lari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang musyrik. Mereka ingin bertemu dengan mereka pada malam hari. Apa yang berlaku pada malam hari tersebut? Au qasayyibim minas sama, iaitu seperti hujan lebat daripada langit fihi dhulumat, padanya ada kegelapan. Maksudnya kalau dalam malam misalnya kemudian hujan pula tu memang gelap betul. Gelap ini padang pasir Ustaz ya. Ini bukannya kita berada di tengah KL ke ada lampu lip lap ya. Jadi bila au qasayyibin ya,
Penggunaan perkataan sayyib ini maksudnya hujan yang mencurah-curah. Ya, biasa kita doa kalau ada hujan kita doa Allahumma sayyiban nafi'a. Ya, kita minta Allah jadikan hujan mencurah-curah ini bermanfaat, kerana hujan mencurah boleh bermanfaat, boleh juga menyebabkan mudarat ataupun bala bagi sesuatu kawasan. Bagi dalam ayat yang ke-19 ini Allah bawakan perumpamaan yang kedua. Perumpamaan kedua iaitu seperti hujan mencurah daripada langit, padanya ada kegelapan-kegelapan dan petir dan kilat. Dan mereka, orang-orang yang ada penyakit hati ni, apa respon mereka? Mereka letakkan jari-jari mereka dalam telinga mereka, dan kerana suara petir itu takutkan mati. Ya, jadi ini adalah peristiwa berkaitan dengan hujan, petir dan juga kilat. Apa maksud di sebalik perumpamaan ini? Sebenarnya bila bercakap tentang hidayah, Ustaz, ya, Quran ini adalah seperti sayyib, seperti hujan. Iaitu ianya kalau hujan datang ke tanah itu akan subur dan akhirnya menumbuhkan pelbagai pohon. Daripada Al-Quran itu ia akan menumbuhkan pelbagai pohon-pohon amal yang memberi manfaat, buah-buah kepada dunia yang menyebabkan orang boleh duduk di bawah rindangnya pohon dan dapat buah-buahan yang manis daripada orang-orang yang beriman. Jadi bila Allah menyatakan perumpamaan hujan daripada langit ini, tetapi padanya ada zulumat. Di dalam kita menghadapi hujan itu, orang-orang yang ada penyakit ini dia tetap juga ada kegelapan-kegelapan, dia berinteraksi dengan hujan tersebut, dan petir dan juga kilat. Petir, ra'dun itu ialah sesuatu yang bunyinya bising, Ustaz, ya. Dalam Al-Quran ini ada amaran-amaran yang bising, bingit, yang menyebabkan bagi orang yang ada penyakit hati dia tidak selesa. Dia tak suka ditegur. Kalau sebelum ini dinyatakan la tufsidu fil ard, jangan buat kerosakan, dia tak suka. Kalau dalam tazkirah, kalau ada perkara-perkara, kalau kita dengar dalam tadabbur Quran time ini ada perkara yang macam kena sepak, Ustaz, ya. Kita kena pang hati kita itu. Bagi orang munafik, dia rasa dia tak suka dengar ceramah-ceramah yang mengenakan mereka. Mereka rasakan bahawa saya nak dengar yang mulus-mulus, yang elok-elok dan yang membawa manfaat kepada saya sahaja. Manakala pada ayat yang sama Allah menggunakan perkataan wabarqa, kilat, kerana di dalam Al-Quran ini ada cahaya yang akan menerangi kita untuk meneruskan ke kehidupan, bukan sekadar di dunia ini tetapi sampai di akhirat untuk kita melalui titian sirat dan akhirnya sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apakah respon orang-orang yang ada penyakit hati? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Telinga mereka itu mereka gunakan untuk ditutup dengan jari mereka. Kalau boleh, asabi'ahum ini bukan hujung saja, Ustaz, ya, sampai ke sini. Kalau boleh dia nak masuk sampai ke dalam. Kalau dalam surah Nuh Allah menyatakan tentang sifat orang-orang kaum Nuh itu, mereka cuba untuk menutup telinga, tak selesa mendengar ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah yang berlaku? Sebenarnya wallahu muhitum bil kafirin, walaupun mereka ingin lari daripada hakikat tazkirah ataupun sayyiban minas sama tadi, iaitu hujan daripada langit itu, Allah menyatakan Allah tetap juga meliputi, mengepung kepada orang-orang kafir. Maksudnya orang munafik ini sebahagian daripada orang kafir, dan inilah ayat 19 yang kita ingin baca sekali lagi untuk memastikan kita jadi orang yang sentiasa sedia mendengar tazkirah, setia mendengar teguran daripada orang lain dan tidak buat-buat tak dengar, kerana itu adalah sifat orang-orang yang ada penyakit hati dalam kehidupan. Ayat 19 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, masya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan kita, bersihkan hati-hati kita daripada sifat-sifat munafik dan sentiasa menyinari kehidupan kita, mencahayahi kehidupan kita dengan cahaya daripada Al-Quran, kerana orang munafik tidak ada cahaya. Di dunia Allah Ta'ala tinggalkan mereka. Bayangkan kalau Allah kata, kamu buatlah urusan kamu sendiri. Allah kata, wa tarakahum fi zulumat, ambillah kamu. Kamu nak buat sendiri sangat, kamu pergilah sendiri. Bayangkan kalau Allah Ta'ala katakan kita macam tu, wal'iyadzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala tak kata. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa berikan kebaikan dengan kita sentiasa mengharapkan, berdoa kepadanya, dan sudah pasti jalan caranya kita belajar Al-Quran, kerana inilah kisah-kisah yang banyak dimuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Begitu penting untuk sama-sama kita belajar, ambil perhatian dan juga pengajaran daripada ayat-ayat Allah. Ayat 19 kita baca sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aw kasayyibin minas samaa'i fi
ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, walaupun orang-orang yang ada penyakit hati cuba mengelak Ustaz ya, dengan tak nak dengar, tidak mahu respon kepada teguran-teguran daripada Al-Quran, tapi Allah menyatakan mereka tidak dapat mengelak daripada kepungan muhit ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala membawa pada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan yang pertama ialah kita ingin sama-sama memastikan dalam hidup kita ialah mengambil iktibar terhadap ayat perumpamaan yang mengandungi hikmah, agar setiap kali kita melihat kepada api, unggun api ataupun melihat hujan, kita mendengar ataupun mengambil pelajaran bahawa jangan sampai saya nak hujan tetapi tidak mampu ataupun tidak suka kepada guruh dan petir. Yang pertama, gunakan telinga untuk mendengar nasihat yang baik. Itu adalah pelajaran daripada ayat yang ke-18. Jangan sampai kita digelar sebagai summun seperti mana dalam ayat 18, dan seterusnya tidak mengubah haluan yang benar kerana lupa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terus kita jelas bahawa kita mencari Tuhan, bukan mencari habuan untuk kita sahaja. Kita berdoa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau kunci hati-hati kami ya Allah. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, cahayakanlah hati-hati kami dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, janganlah matikan hati-hati kami semua ya Allah. Hubungkanlah hati-hati kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hati kami ya Allah dengan Al-Quran ya Allah. Bersihkanlah hati-hati kami dan jiwa-jiwa kami ya Allah daripada sifat munafik ya Allah. Ya Allah, cahayakanlah kehidupan kami dengan Al-Quran dan masukkanlah kami kepada syurga-Mu ya Allah dengan syafaat Al-Quran. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan terus tuan-tuan kita bersama dalam tabung gerakan Al-Quran untuk sama-sama kita manifestasikan hati kita yang lembut dengan Al-Quran, kita membina hubungan dengan Allah, dan kita berinfak sebagai salah satu kesungguhan kita memastikan bahawa hati saya adalah hati yang sentiasa yarji'un, ingin kembali kepada Tuhan pada setiap masa. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين